jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ini kita cuba berkongsi sedikit tentang perkara yang sangat penting bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak kongsikan pada malam ini ialah tentang kalimah syahadah, lambang keimanan seseorang muslim. Sebab seorang muslim dia tak ada tanda apa-apa tuan-tuan. Dia tak macam agama Kristian ada tanda kan, nampak salib, ni Kristian. Nampak tanda ni, ni agama Buddha, senang tuan kan. Islam apa tandanya? Takat nak pakai kopiah, ramai je orang pakai kopiah. Takat nak pakai jubah, ramai je yang pakai jubah. Kan orang Kristian pun pakai jubah juga, kan? Kalau takat nak pakai kalung ni, ramai yang pakai kalung, lagi besar kalung daripada kita. Apa tanda kita sebagai seorang Muslim? Tunjuk IC je lah. Islam tuan, Islam. Tak percaya boleh tengok IC. Tu je lah kan. Betul ke Islam? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalimah syahadah sebagai lambang keimanan seseorang Muslim. Bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, bermulalah titik permulaan menggantungkan seluruh penghidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bila dah kata dah dua kalimah syahadah dah dilafazkan, dah diucapkan, maka bermulalah segala penghidupan kita ini. Nak tak nak, suka tak suka, kita menggantungkan seluruh penghidupan kita kepada Allah yang Maha Esa. Namun nak menggantungkan seluruh penghidupan itu juga ada ikatan dia. Apa ikatannya? Ialah ikatan yang ikhlas dan ihsan. Perlulah ada ikatan. Nak disimpulkan dia supaya benar-benar ikatan itu tidak terputus. Sehingga kan kita mengucap dua kalimah syahadah itu menjazamkan kita, menggantungkan kehidupan kita ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak bahas apa yang dikatakan ikatan yang ikhlas itu. Sebab ikhlas ni pula bukan boleh sembang-sembang tuan. Ikhlas tuan, bolehlah ngaku kan. Ikhlas tuan, ikhlaslah. Boleh. Tapi siapa yang nampak keikhlasan itu? Itu perkara di hati. Tu bukan boleh nampak-nampak, tunjuk-tunjuk, tak ada. Jadi tuan-tuan, ikhlas tu apa maksud? Maka kita malam ni nak kongsilah apa yang dikatakan ikhlas yang dikehendaki dalam mengucapkan dua kalimah syahadah ini. Ulama tauhid dia bahas ikhlas yang dikehendaki kat sini ialah ada 5 perkara. Tapi malam ni tak adalah kita nak kupas 5-5 tu, tak berkesempatan. Sebab 5 ni kurang-kurang pun 2-3 bulan enggak lah nak kupas. Jadi berapa yang dapat je lah korang. Dapat satu lah. Yang lagi 4 sambunglah lain waktu. Kalau panggil lagi Tuan Imam kan, kalau panggil lagi sambung lagi. Kalau tak sambung satu tu je lah.
Kan? Nampak macam mana tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita cuba sedaya upaya. Sebab kata Tuan Imam tadi, kita nak jaga waktu juga, SOP kena ikutlah tuan-tuan. Walaupun ramai ustaz-ustaz hari ini komplain tentang SOP, tapi SOP kena ikut. Majlis fatwa lain, penceramah lain, kan? Majlis fatwa dia berbincang, dia bukan dia seorang, dia yang dikatakan fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli fatwa dia nak jatuh hukum, tapi nak jatuh hukum dia kena tanya bidang apa dulu. Bidang perubatan dia kena panggil dulu bidang perubatan. Siapa yang bidang perubatan yang pakar yang patut kita tanya fasalu ahli zikri ni? KKM lah. Kita kena panggil KKM juga nak buat SOP tu kan. Panggil KKM. Tak ada ustaz-ustaz pakar-pakar tauhid nak keluarkan hukum suka-suka hati kan. Ini kadang kita terlebih pandai pun ramai juga kan. Ramai ustaz-ustaz yang terlebih pandai ni pun semua nak dikomennya kan. Nak dikomennya majlis fatwa lah, takutlah tuan-tuan. Tapi kalau siapa berani pergilah kat COVID tu kan. Jadi tuan-tuan, kita jangan pertikai bila kerajaan dia buat sesuatu SOP, dia dah berbincang. Kita penceramah ni kerja ceramah aja, tak pandai pun bab kesihatan ni. Dia orang tu dah bincang tu, jarak macam mana jauh, sampai tanya pula mana ada hadis menjarakkan semayang. Berapa ratus ribu kita hafal hadis, berapa juta kita dah hafal, yang kita nak persoalkan tidak ada hadis sama sekali menjarakkan semayang ni. Ini semua konspirasi nak memecah belahkan orang Islam. Kan? Kita lebih pandai tuan-tuan. Sebenarnya ulama-ulama dunia berbincang. Memanglah kalau kita tengok tak ada, tapi ada ni ijtihad. Apa dia ijtihad? Ialah tengok keadaan. Sebab ini perkara baru. COVID-19 ni perkara baru, dia bukan perkara lama. Macamlah bank darah. Mana ada hadis dalam bab bank darah? Ni perkara baru, kumpul darah lah. Bank kulaban, bank susu, mana ada hadisnya. Jadi kita jangan sikit-sikit tanya hadis, sikit-sikit tanya hadis. Tengok keadaan. Jangan semua kita nak tanya hadis. Habis sikit-sikit tanya hadis, sikit-sikit tanya hadis. Mentang-mentang kita ngaji hadis 6 tahun, kita sikit-sikit nak tanya hadis. Berapa juta hafal hadis? Berapa ratus ribu kita ingat hadis. Jadi kita jangan petikai hak tu tuan-tuan. SOP kena ikut, tak apa, ikutlah. Cuma jangan berlebih-lebihan sangat sampai takut keterlaluan lah. Kita ni sibuk benda yang tak dibagi buat. Kita tak sibuk benda yang boleh buat. Banyak benda boleh buat. Zikir, baca Quran, qada puasa, qada semayang, semua boleh buat. Buat yang tu. Ni duduk sibuk yang tak boleh buat. Sibukkan solat jemaah tak boleh rapat, solat itu tak boleh. Masih banyak benda boleh buat. Silakan buat. Maghrib boleh datang buat kuliah, tak datang juga. Ni yang sibuknya benda tak boleh buat. Yang kita sibuk buat apa? Sibukkan diri dengan benda yang boleh buat. Yang tak boleh buat tu kita doa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri pengampunan kat kita. Nampak macam mana? Jadi termasuk sini, ikhlas ini ialah redha bertuhankan Allah. Bila dah setuju, dah akur janji, kena redha lah. Macam orang menikah lah tuan-tuan. Bila dah ijab qabul, sah sebagai suami isteri, kena redha lah dia tu isteri kita. Isteri pun kena redha lah tu suami kita. Perangai suami pun kita kena redha, perangai isteri pun kena redha. Sebab kita dah ijab qabul. Itu Pak Imam nikahkan. Dia pun jawab, aku terima nikahnya. Nikahnya siapa? Perempuan tu lah. Sebagai isteri kita kan. Tiba-tiba dapat bini kerja siang malam beletir je tuan-tuan kan. Menyesal betul aku kahwin dengan dia. Tak boleh cakap lagu tu. Sebab kenapa kamu ijab qabul? Tak tahu Ustaz. Kenapa tak siasat dulu? Diberi peluang untuk kita siasat sebelum diijab qabul. Ada tak tempohnya? Ada tempoh-tempohnya. Diberi melamar, diberi tengok dulu. Tengok cantik ke tidak. Pandai-pandailah nak tengok cantik ke tidak. Jangan besok bangkit tidur nak serabutnya bini aku.
Hari tu aku tengok lawa. Bila tengok? Masa jumpa dulu ni, pukul berapa? Pukul 12 tengah hari. Memanglah. Ni bangkit tidur tengok. Oh Allah. Tak serupa orang bini aku. Aku ingat mampus dia lawa. Kan? Siapa suruh kena tipu? Kan? Salah kita. Tengok balik, masak pun tak pandai. Dah nikah, goreng telur pun hangit. Kita pun mula pelekeh bini kita, kan? Patut sebelum dulu ni, sebelum ijab kabul, tanya, kau pandai masak ke tak? Saya tak pandai masak, saya cakap terang. Masak nasi pun mentah. Masak air pun kadang masak, kadang tak masak. Wah, tak jadilah. Aku tak boleh nikah lagu ni. Ni ngarut ni. Kau masak air pun tak tahu mentah ke masak ke tidak. Ni ngarut. Kan? Reject awal-awal. Ni tak tanya, seronok je nak nikah kan. Lepas tu seronok terima tangan tu imam. Aku terima nikahnya. Kawan pun ucap tahniah. Lepas tu bila dah nikah baru tahu. Oh Allah. Saya tu kalimah syahadah ni tuan-tuan, nak lafaz ni pun bukan main-main. Lepas dah lafaz, keluar pada Islam, mayartad daminkum an dinihi, kata Nabi, faqtuluhu. Bunuh. Tak semudah itu bila dah mengucap ini, nak keluar Islam, siapa murtad, suruh taubat tak nak, mayartad daminkum an dinihi, faqtuluhu. Aku tak tahulah masuk Islam ni kena puasa sebulan tak makan. Gila. Aku tak boleh tak makan siang sebulan ni kok. Kurus kering tulang ni. Gila pak ni. Tak. Situ nak lapaskan ini kena tahu dulu. Kita nak masukkan orang agama Islam kena terang betul-betul. You nak masuk Islam pasal apa? Islam bagus. Betul ke bagus? Kau dah faham ke ni? Kau tahu kau dah masuk Islam, kau kena sembahyang 5 waktu. Kau kena puasa bulan Ramadan. Kau kena bayar zakat nanti kalau kau banyak duit. Kau banyak kekayaan kau ada. Kau kena pergi haji, kau mampu. Sanggup ke? Tanya dulu. Oh ya ke? Apa maksud puasa? Puasa tak boleh makan siang, malam boleh melantak lah. Okey, kalau siang tak boleh, malam boleh melantak, boleh lagi lah kita ni. Semayang kau kena 5 waktu. 3 tak boleh. 3 tak boleh. Dia 5. Subuh, zuhur, asar. Kalau zuhur dengan asar je tak boleh kah? Tak boleh. Bagi penerang kat dia. Sanggup? Sanggup. Bila dia sanggup, okey, lafazkan ucapan 2 kalimah syahadah. Kalau kau engkar besok, kau siap. Kan? Nak masuk Islam senang. Orang bukan Islam nak masuk Islam. Berapa ramai orang Islam nak masuk Islam? Pasal apa? Nak kahwin. Pasal apa? Pasal itu, pasal ini. Nak kahwin dengan orang Islam, bawa masuk. Saya biasa terima tuan-tuan, kan? Tanya, kamu nak masuk Islam pasal apa? Pasal nak nikah dengan orang perempuan Melayu. India nak masuk Islam, Cina nak masuk Islam, Negro nak masuk Islam. Pasal nak kahwin dengan Melayu. Nak kahwinlah dengan perempuan kawan ini. Yang bawa siapa? Yang bawa budak perempuan ni lah. Kita kata, kamu kena belajar dulu, tak boleh masuk dulu, belajar dulu, belajar faham Islam dulu. Besok kamu dah kahwin, besok macam mana? Yang bawa pun rambut pun berbelang tuan-tuan. Yang bawa yang perempuan ni pun rambut pun perang sekerat kan. Purple sekerat, macam mana kan? Kita kata belajar dulu. Tak apa ustaz, nanti dah masuk besok, saya suruhlah dia belajar. Keingat senang nak suruh. Kan? Engkau sendiri pun pening nak suruh dia. Engkau pun color purple, perang, semua ada, kau nak suruh dia belajar. Yang ada ni pun yang Islam sama Islam ni nak suruh belajar pun susah tuan-tuan. Yang Islam Melayu ni kan, dah kahwin nak suruh, bang pergilah mengaji bang. Kau tak payah ajar lah bang, abang tahulah. Bang bacalah Quran, kalau abang tak tahu saya ajar. Tak payah kau ajar lah, aku pun boleh baca Quran. Sabar, kau boleh sabar tak? Susah. Tu Melayu. Tambah ni tuan-tuan, sebab bila dia masuk Islam sahaja saya bagi tahu, kalau kamu dah masuk Islam kamu tak boleh keluar. Kalau kamu keluar daripada Islam, kamu ni nak masuk Islam potong sikit je, keluar Islam leher putih. Faham?
Nak masuk sikit je potong, tak ada masalah. Pak Haji pun ketawa paginya. Orang lama faham lah. Orang lama-lama dia mesti faham Pak Haji kan. Nak masuk sikit potong, keluar sini potong. Nak masuk bawah potong, keluar atas potong. Jangan main-main. Oh, itu macam ke? Nah. Jadi tuan-tuan, bila dah masuk Islam, dah mengucap, kena redha. Duduk dalam agama Islam, kena redha, bertuhankan Allah. 5 waktu, tak ada hujah kita tak nak buat. Puasa, tak ada hujah kita kata gastrik, tak ada. Zakat, pasal apa aku nak kena bayar zakat? Aku cari banyak-banyak harta, tiba-tiba nak bagi ke orang, pasal apa? Ini bukan kita suruh, Allah Ta'ala yang suruh. Aqimus salah wa atuz zakah. Sebab itu dia kata redha bertuhankan Allah. Huraian dia panjang tuan-tuan. Saya tak nak hurai dululah, saya bagi 5 dulu. Kalau sempat kan saya hurai satu-satu. Yang kedua, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila dah ucap akur janji, tak ada siapa-siapa yang kita abdikan diri melainkan pada dia aja tuan-tuan. Tak ada campur-campur, tak boleh. Sikit pun tak boleh campur. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Artinya apa kebaikan yang kita buat ini, nak jadikan dia ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah Ta'ala, penghambaan kita pada Allah, tak boleh campur dengan sedikit pun benda lain. Contoh, tuan-tuan bayar zakat. Nak bayar zakat, pasal jabatan agama, kalau tak bayar, dia ambil tindakan. Pusat zakat ambil tindakan. Aku bayarlah. Tak boleh aku tu. Sebab kita kata, aku serahkan urusan zakat aku ni kerana Allah Ta'ala. Mula dengan isbat, mula dengan nafi, habis dengan isbat. Aku buat semua-semua ni tak ada siapa-siapa, melainkan aku bayar zakat ni kerana Allah Ta'ala perintah aku. Bukan pasal jabatan agama, bukan pasal pusat zakat, tak ada kena-mengena. Tapi fikir juga Ustaz, kalau pusat zakat kita tak bayar, nanti pusat zakat ni pula. Tak ada, tak boleh. Khalis, tak boleh. Apatah lagi solat ni. Apa saja bentuk kebaikan yang kita buat nak nama ibadat, tak boleh ada sangkut paut dengan benda lain. Tak boleh. Aku buat kenduri ni kerana nak jamu orang makan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana apa-apa. Buat walimatul urus, nak jamu orang makan, makan. Tapi kalau ada sampingan sikit, kalau jemput ramai besok, salam kaut pun banyak jugalah kan. Kalau yalah, kalau ramai jemputan, habis berapa? Habis 20. Kok ramai jemput, dapat 25, untung dah 5,000. Sia-sia buat bagi orang makan, sia-sia jamu orang, buat rugi je jamu orang. Duitnya habis, makanannya habis, pahalanya tak ada, dosanya kita perolehi. Pasal kau buat jamu makan ni bukan kerana aku. Kau jamu makan pasal kau nak dapat pulangan balik semula. Mengajar agama ni ada niat. Dapat duit, orang bagi duit, banyak ke sikit jangan baca, dapat banyak, ya rezeki. Sia-sia mengajar agama ni. Sebab itu Tuhan kata, nak jadikan dia ibadat, tak boleh ada sikit pun ruang di hati kita nak letakkan benda-benda lain. Kau datang sini nak cari duit lah. Baik, tak payah mengajar, berhenti mengajar, kita cari duit betul-betul. Kita jangan mengajar. Buat apa kita mengajar ni? Ada niat dalam hati dah, aku nak dapat duit, aku pergi mengajar ni semata-mata memang nak dapat duit lah. Carilah seberapa banyak dapat kan, mana tahu beribu lah dapat kan. Baik, tak payah mengajar, berhenti mengajar. Sebab itu daripada mula belajar dulu pun tak ada niat, kerana nak belajar ni nak dapat sijil, nak dapat ijazah, nanti nak dapat kerja, nak dapat gaji, betul orang pandang mulia, orang pandang hebat. Berhenti belajar. Berhenti belajar. Susah belajar, mengarut belajar tu. Sebab belajar bukan kerana Allah Ta'ala, belajar semata-mata kerana nawa itu dia dah tak betul jalan dia. Perjalanan dia dah tak betul. Akhirnya dia dapat ilmu, nanti dia ngajar pula, apa dia nak? Aku dah habis beribu dulu, aku nak ambil balik beribu ni. Allahu Akbar. Tak payah fikir urusan Tuhan.
Kerja Allah Ta'ala jangan kita buat. Jangan kita ambil kerja Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kata rezeki kau aku dah susun atur. Jangan kau fikir benda tu lagi dah. Syurga ke, pahala ke, duit ke, harta ke, aku dah tentukan, aku dah bahagi-bahagikan. Kau duduk diam-diam. Kau buat kerja kau je. Macam imam dululah bekerja. Bila imam bekerja lu masa temu duga, dia bagi tahu gaji berapa hari bulan, gaji berapa. Belum minta pun dia dah hantar tu. Jawatan ni berapa gaji dia. Skim mati gaji berapa. Dah hantar lah imam kan. Imam dah dapat semua-semua. Imam pun setuju. Temu duga lulus. Dapatlah kerja tu. Mana pernah imam fikir berapalah dapat ke. Dah 2 minggu kerja ni kan. Bayar ke tak gaji. Mana ada imam fikir. Faham kan? Tak ada fikir. Sebab dia dah janji berapa bulan. Gaji 25 ke atas. Tapi sebelum 7. Tak contoh. Kita pun dah bagi semua kelengkapan semualah. Bawa kad dia pergi cucuk. Tak keluar baru bersilat. Cucuk-cucuk tak keluar. Cucuk-cucuk tak keluar kan. Habis tempoh dah. Dah 8 hari bulan tak dapat. Tu baru bersilat kan. Pasal tak dapat. Aku dah kerja sebulan. Dia kata tuan belum 3 bulan lagi. Belum confirm lagi ni. Kau cakap lah hari tu. Aku ingat kerja-kerja dah dapat gaji. Aku cucuk-cucuk tak dapat. Tapi tak pernah pun imam tanya. Jap jumpa bos. Tuan, macam mana gaji saya? Dah 2 minggu kerja ni. Sabarlah, belum hujung bulan ni. Tapi dah 2 minggu. Tak pernah orang tanya. Itu manusia yang janji tak pernah tanya. Allah Ta'ala pernah bohong ke? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji. Sebelum jadi pun dia bagi tahu, uktub rizqah. Tuliskan rezekinya daripada mula hidupnya sampai dia mati. Tu nak bimbang apa? Lepas itu kau buat je kerja kau. Dia kata kerja aku jangan. Aku suruh kau abdikan diri pada aku, sembah aku dah. Itu kerja kau. Mohon dekat aku, tu kerja kau. Kabul tak kabul, tu kerja aku. Tapi dengan syarat kau nak minta aku kabulkan, kau kena buat ni, kena buat ni. Itu janji Allah. Allah Ta'ala ada janji dalam Quran 4 perkara kat kita. Engkau ingat aku ingat engkau. Kan? Engkau minta ke aku perkenankan. Ni janji dia ni. Kalau engkau minta ampun ke aku ampunkan kau. Ni janji-janji dia. Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji. Apa nak risau? Kan? Semua dia dah janji. Engkau buat, aku bagi. Aku tak ada masalah. Kan? Tapi berdoa betul-betul. Kan? Minta sungguh-sungguh. Senang dengan Allah Ta'ala. Kita berdosa dengan Allah Ta'ala senang daripada berdosa dengan manusia ni. Dosa dengan Allah, minta ampun, ya Allah ampunkan aku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa dengan manusia. Tuan-tuan mengumpat satu hamba Allah, mengumpat. Bukan senang nak minta maaf ni. Pergi jumpa dia minta maaf lah. Memang. Kan? Tuan-tuan tahu cerita bak ngumpat ni. Tak selesai tuan-tuan. Satu hari Abu Nawas ini tuan-tuan. Orang jumpa dia. Abu Nawas ni tuan-tuan, dia ni hebat lah. Orang cerdik, pandai. Satu hari orang jumpa dia, Abu Nawas. Aku datang nak minta maaf dekat engkau. Kenapa? Kerana aku ngumpat engkau. Abu Nawas kata, pergi balik. Aku datang nak minta maaf. Pasal apa kau suruh aku balik? Baliklah, dia kata. Tak payahlah, baliklah. Kenapa? Aku boleh maafkan kau, tapi kau tak selesai urusan. Pergi balik. Abu Nawas dia kata, aku takkan balik kalau kau tak maafkan aku. Aku sanggup terima apa saja, hukuman, denda. Yang penting kau maafkan aku. Abu Nawas kata, pergi baliklah. Tak payahlah, baliklah. Dia kata, aku takkan balik. Aku sanggup terima apa saja hukuman dari engkau. Jadi Abu Nawas tengok dia tak nak balik, Abu Nawas hukum dia. Kata Abu Nawas, okeylah, aku nak hukum lah engkau. Pasal kau nak minta hukuman, aku hukum. Pertama, kau tolong cari aku bantal ke kabu. Kan?
Kalau sekarang cari senang lah tuan-tuan, bantal kekabu kan. Bantal yang kain ni ada kekabu kan. Kau cari bantal ni, yang bantal kekabu ni. Berapa banyak? Sebiji je aku nak. Okey? Dia kata, tu senang, tak ada masalah. Dia pun cari bantal kekabu ni. Jumpalah dia bantal kekabu ni, bawa balik. Nak besar, nak kecil. Besar pun boleh, kecil pun boleh. Dia jumpalah yang besar ni. Bawa lah. Nah. Dah, aku tak nak, kata Abu Nawas. Tadi kau suruh cari. Aku suruh cari sebagai hukuman. Hukuman belum berakhir. Sebab kesalahan kau berat. Kau ngumpat aku. Habis tu, kau suruh aku buat apa? Kau pegang bantal ni. Kau nampak padang tu? Tu tengah padang. Nampak? Kau pergi tengah padang tu, bawa bantal ni. Ini hukuman senang-senang punya lah. Kan? Ingat nak suruh tidur kat padang ke apa kan? Sampai tengah padang. Okay, Abu Nawas kata hukuman ketiga, kau kena buat tengah angin kuat-kuat ni, kau koyakkan bantal tu. Koyakkan bantal tu. Mengoyak senang, membuat susah kan? Tak kisahlah dia koyak, lagi laju lah dia. Bukan sikit koyaknya, dikoyaknya habis. Terap dia koyak. Bila angin kuat, terbanglah kekabu ni. Habis terbang. Hukuman terakhir, kata Abu Nawas, sebelum aku lepaskan kau, sebelum aku maafkan kau. Apa dia? Kau kumpulkan kekabu yang terbang tu. Semua-semua, kau masuklah bantal tu balik semula. Dia kata, kau gila ke apa? Kata Abu Nawas, aku bukan gila. Aku nak bagi tahu engkau, mampu ke engkau mengumpulkan orang yang mengumpat aku hasil daripada kau mengumpat aku? Mampu ke? Tak mampu. Aku maafkan kau, engkau takkan terlepas dari dosa mengumpat ni, dia kata. Takkan terlepas. Selagi mana ada orang mengumpat tentang aku berpunca dari engkau, selagi itu engkau akan tanggung dosa ni juga. Aku settle dengan kau. Kau takkan settle dengan orang-orang yang mengumpat aku lagi kat engkau. Jadi aku nak maafkan buat apa? Aku tak boleh maafkan kau, dia kata. Aku boleh maaf tapi engkau tak terlepas. Ni dosa mengumpat, tuan-tuan. Dosa dengan orang susah kan? Dosa dengan Tuhan senang. Bukanlah saya suruh buat dosa dengan Tuhan tu. Kan tuan-tuan kata dosa dengan Tuhan tak apa, jom kita main nombor, jom. Beli nombor, habis-habis minta ampun dengan Tuhan. Saya tak suruh tu. Maksud saya ialah dosa dengan Tuhan, selesai dengan Tuhan. Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat, aku tak nak buat lagi, aku tak nak ulang lagi benda ni semua dah. Aku menyesal ya Allah, selesai. Dosa dengan manusia banyak sangkut paut dia. Ambil nak kena pulang balik. Ngumpat nak pergi jumpa dia dulu. Kacau tuan. Hutang nak kena pergi jumpa orang tu dulu. Tak selesai. Tuan-tuan, kan? Susah. Dengan Tuhan senang. Ibadat dengan Tuhan senang. Tak ada masalah. Tapi jangan kira lah pahala ke apa semua. Tuhan tahu kerja dia. Dua. Belum hurai lagi tuan-tuan. Itu baru mukadimah baru tu. Dua tu. Ni pun dah ke-8. Tuan Haji tak apalah, duduk atas kursi relax kan. Yang bawah ni sakit kan, sakit lutut kan. Yang ketiga, tiada yang dicintai melainkan Allah. Bila dah ngucap 2 kalimah syahadah, tak ada siapa-siapa kita cinta melainkan Allah dan Rasulnya, tuan-tuan. Tak ada siapa-siapa yang kita cintai. Kerana agama Allah, kerana Allah kita sanggup lakukan apa saja. Tak ada fikir panjang, tuan-tuan. Tak ada fikir panjang sebab kerana cintanya kepada Allah. Apa saja perintah Allah, sanggup kita buat. Hujan, ribut, topan, sanggup kerana cintakan Allah. Kerana ni perintah Allah, aku buat kerana cinta. Aku bukan buat kerana yang lain. Sebab itu kalau nak kerana cinta, tuan-tuan, berbeza dengan berbuat kerana terpaksa. Kan? Cinta lain, terpaksa lain. Kan? Buat kerana cinta ni lain, tuan-tuan. Dulu kerana cinta kat isteri, sanggup buat apa sajalah. Hatta barang ringan pun kita kata tu berat, sebab kita cinta kat dia lah. Main-main I bawa. Tak apa, berat tu berat. Masa tu lah, plastik pun kata berat. Cik kan? Masa tu lah cik, masa sayang tu lah, cinta tu lah. Tengah berbunga-bunga tu. Kan?
Plastik yang ringan pun kata ringan tu. Yang tu pun kata kita berat. Memang bawa plastik tu. Tak apa, ringan, tak apa. Berat tu memang bawa. Sekarang ni bakul tu berat tu. Macam-macam isi lah. Bang, tolonglah bawa. Alah, kau bawa bakul pun. Bukannya berat. Tak berat pula dah. Dulu plastik punya ringan kita kata berat. Ni sekarang bakul punya berat. Ringan pun kau tak boleh bawa. Kau bawa lah. Pasal cinta tu dah tak ada, dah kurang lah. Adalah sikit-sikit lagi. Pasal tu dia beza. Ibadah kerana cinta, ibadah kerana terpaksa lain. Ibadah kerana cinta, nak datang bertemu yang dicintai, datang awal tuan-tuan, Masya Allah. Kan? Datang awal lah, tak sabar nak jumpa yang dicintai. Kan? Tapi kalau datang kerana terpaksa, lambat. Kan? Malas. Sebab cinta tak ada, yang ada terpaksa. Aduh. Kan? Hujan kenyai-kenyai pun dah mula dah. Hujan lah. Kata dia. Kenyai-kenyai je boleh. Kenyai-kenyai pun basah. Kereta ada tu. Baru basuh. Dia semua ada tu. Tapi kalau kerana cinta, ribut topan pun, Masya Allah. Sanggup dia buat. Sebab itu mesti ada cinta pada Allah. Bila orang dah mengucapkan kalimah syahadah ini, dia mesti ada rasa cinta dalam jiwa dia. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dia ucapkan kalimah tu. Aku janji, untuk membuktikan awak cinta kat saya, awak sanggup tak datang jumpa ayah saya? Betul ke awak nak nikah dengan saya ni? Kalau betul, awak jumpa ayah saya, mak saya. Kita cinta kat dia, sanggup lakukan. Jumpa mak ke, jumpa ayah ke, datuk ke, nenek ke, aku tak peduli. Tu sanggup kan? Sanggup. Demi kerana cinta. Tapi kalau nak main-main, sanggup ke macam tu? Betul ke awak? Betul? Jom jumpa ayah saya. Nanti lalu. Abahlah. Itu tanda dia tak cinta, tak ada cinta. Ucapan di bibirnya satu pembohongan sahaja. Bukti tak ada. Bukti cinta tak ada. Bila suruh jumpa mak ayah, nanti lalu. Sabarlah. Tunggulah. Tak boleh ke tu? Kan? Allahu Akbar. Kemudian, tidak ada yang ditakuti melainkan Allah. Yang keempatnya, bila dah mengucap dua kalimah syahadah, sebab kita dah menafikan la ilaha illallah, tak ada siapa-siapa, tak ada siapa-siapa yang aku takut melainkan Allah Ta'ala. Kan? Takutlah pada Allah Ta'ala. Habis COVID ni takut tak? Takut. Sebab Allah Ta'ala suruh jaga elok-elok. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Itu bahaya. Tuhan tak bagi. Arti yang kita takut ni pasal apa? Allah Ta'ala tak bagi. Takut dengan Allah Ta'ala tak bagi, jangan dekat benda ni, kita jangan buat. Jangan tunjuk berani pula. Kata takut dengan Allah Ta'ala, COVID pun takut, berani pergilah. So, itu ada perbahasan tuan-tuan, panjang perbahasan dia. Nanti kita kupas satu-satu dah. Yang kelima, tidak ada hukuman melainkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dah mengucap dua kalimah syahadah, maknanya hukuman itu mesti ambil daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Hukum yang Allah Ta'ala dah tentukan mesti pegang. Melainkan hukum-hukum yang tak berkaitan dengan perkara yang daripada Allah Ta'ala, silakan. Macam hukum jalan raya lah, undang-undang jalan raya, lampu merah berhenti. Tak ada pun dalam Quran, tak ada dalam hadis, jangan pergi tanya pula kan. Ini bukan hukum Allah Ta'ala. Ini dia kata, antum a'lamu fi umur dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Tak ada cik dalam Quran, jangan dicari. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Tak ada. Baca Quran 6,236 ayat tu, 30 juzuk 114 surah, tak jumpa ayat tu. Jangan pergi tanya, ada dalam Quran? Ada dalam hadis? Memang tak ada. Antum a'lamu fi umur dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Macam tu. Tu suhu tu. Cek suhu tu. Jangan pergi cari hadis. Nak masuk masjid, ada hadis ke pakai cek suhu?
Memang tak ada lah. Tapi kamu lebih tahu urusan dunia tu. Macam mana nak cek suhu? Belilah alat tu. Kamu lebih tahu. Antum a'lamu fi umur dunyakum. Kamu lebih tahu macam mana nak selamat. Berdasarkan kajian dia orang. Nak selamat, pakai mask. Apa sebab kajian dia orang? Semua ada kan? Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jangan sikit-sikit bertanya hadis lah. Ni semua pakai mask, ni adalah hadis ke? Ni ada dalam Quran. Memang tak ada lah. Takkan jumpa punya. Tak ada. Memang tak ada jumpa punya. Tapi itu urusan dunia kamu. Kamu usahalah. Macam mana kamu nak jaga? Sebab itu kena faham betul-betul tuan-tuan. Dalam bab tauhid ni, bab kaedah tauhid ni, dia melibatkan keesaan pada Allah. Tapi di samping itu jangan lupa adanya usaha, adanya ikhtiar. Yang mana usaha dan ikhtiar itu antum a'lamu fi umur dunyakum. Kamu percaya tak Allah Ta'ala boleh jaga rumah kamu? Boleh, percaya. Habis kunci buat apa dah percaya kat Tuhan? Tuhan kata sebelum bertawakal, usaha dulu. Buatlah usaha, kunci dulu. Dah kunci, serah dengan Tuhan. Itu namanya tauhid, menyerahkan kehidupan kita pada Allah. Dedahkan pintu, pergi. Tak kunci Tuhan. Tauhid kuat je. Kita menggantungkan seluruh penghidupan kita pada Allah. Ini rumah apa ada sangat. Kalau Tuhan tak bagi nampak, pintu ni tak nampak juga. Cubalah tengok. Kok licin rumah tu kan? Sebab itu tauhid ni kena faham betul-betul. Jangan main sebut aja tauhid. Mengesahkan Allah, ada banyak perkara tuan-tuan. Ada banyak perkara. Kadang orang tak faham tauhid, dia serah bulat-bulat dengan Tuhan. Tak payah kunci pintu. Kereta pun tinggal kunci dalam kereta je. Tak kunci Tuhan. Tuhan ada jaga. Kita serah dengan Tuhan. Apa guna ngucap 2 kalimah syahadah tak serah kat Tuhan? Tauhid tak kuat. Buatlah tengok. Nabi pun nak serah tawakal unta pun dia ikat. Ikat unta tu. Bukan tak ikat supaya jangan berjalan. Satu orang Arab, tengoklah kat kepala dia pakai apa? Dia pakai igal tu yang hitam tu. Yang bola hitam tu lah kan. Tu guna dia nak lock unta lah tu, kunci unta. Bubuh kat kepala, nunjuk dia banyak unta lah. Ni yang pakai-pakai tu semua banyak unta. Mana kalau orang Malaysia pun pakai macam tu, Malaysia banyaklah unta. Tuan-tuan pergi Mekah selalu beli. Orang Malaysia ni kalau nampak benda tu kan, yang tak serban tu kan, tu kan banyak unta Syekh ni kan. Balik Malaysia kan, bawa pakai ke masjid, dia bawa balik haji kan, main mungkin ni. Orang pun tengok macam Pak Arab Syekh. Kau tahu tak apa yang dibubuh atas tu? Itu kunci unta tu. Tu, igal tu dia lock kaki unta. Sebab itu unta ni dia tak berdiri waktu dia tinggal. Dia duduknya unta tu, dia lock dekat kepala kaki unta tu. Dia tak boleh bangkit lah, dia tak boleh gerak. Tu orang Arab tu, itu nunjuk dia banyak unta. Yang kita buh kat kepala, unta tak ada, yang ada lembu je. Kita nak buat sesuatu bukan faham pun, main ikut. Orang beligal, awak beligal. Lilit kat kepala. Di Batu Pahat ni satu tempat je saya tengok ada orang pakai tu. Ada seorang lah, saya rasa dia banyak unta lah kot. Tapi saya tak naklah cakap apa-apa sebab buat tu ada sebab. Dia banyak unta dia banyak. Memang dia banyak unta lah. Itu untuk lock unta tu benda tu. So itu dia keras. Dia tak ada manggau je. Dia tak ada manggau je. Dia memang sarung tu je. Sebab unta dia tak ada, semua dia tak ada kan. Dia pakai tu lah. Tapi orang Malaysia kalau pergi Mekah, siap tanya saya lagi, Ustaz, mana nak beli igal ni? Tu banyak. Asal? Nak belilah Ustaz, best kat pakai ni. Tahu apa benda tu? Igal Ustaz kat kepala. Dah bukan. Itu untuk unta tu. Habis orang pakai tu, itu dia banyak unta. Dia memang banyak unta-unta dia. Yang kita pakai buat apa? Habis Pak Arab tu pakai, dia banyak unta. Unta dia banyak. Cuma kita tak nampak je. Kita pergi pakai, tapi tak apalah.
Jadi 5 perkara ni dalam kalimah syahadah mesti ada. Tak ada ini, ada problem dengan syahadah kita sikit. Ada masalah sikit lah. Jadi baru saya nak ulas. Isyak dah masuk belum? Ha? 2 minit lagi ya? Masuk beritahu Okey. Isyak kena azan lah. Berhenti azan dulu nanti. Okey. Baru nak ulas. Apa dia redha bertuhan Allah Ta'ala ni yang saya maksudkan? Ialah dengan menggantungkan seluruh hidup, penghidupan hanya kepada Allah, yang macam mana tuan-tuan selalu baca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu. Tuan-tuan selalu baca kan? Inna salati, sesungguhnya salat aku ni, ibadat aku ini, wa nusuki, dan hidupku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku ini bagi Allah Ta'ala yang menguasai alam ini seluruhnya. Tuan-tuan yang baca ni kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Azan dulu. Azan tu? Azan. Sambung sikit tuan sambung sikit. Okey. Jadi tuan-tuan, pengakuan dan keredaan adalah 2 perkara yang berlainan. Di mana pengakuan dan keredaan adalah 2 perkara yang berlainan dari segi lafaz dan falsafahnya. Sebab semua umat mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Sampai ditanya tentang kejadian langit dan bumi ini, siapa yang cipta? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dia mengakui kejadian langit dan bumi ini Allah Ta'ala jadikan. Dia mengaku Tuhan ada. Orang bukan Islam hari ini pun pandai cakap.
Hidup mati itu kerja Tuhan, tahu dia. Kan? Pandai dia tuan-tuan. Tapi banyak yang tak redha, lantas tunduk dan bermohon kepada yang lain. Kalau dah Allah Ta'ala semuanya, kenapa tak mohon pada Allah? Kenapa tak tunduk pada Allah? Kenapa masih tunduk pada makhluk? Kenapa masih mohon pada makhluk? Sedangkan kita buat pengakuan, tak ada siapa-siapa, tak ada siapa-siapa ni, tak ada tempat aku bermohon melainkan pada Allah. Tak ada tempat aku meminta melainkan hanya pada Allah. Kan? Tapi dalam kehidupan kita, kita tinggalkan Allah, kita mohon pada makhluk. Kalau mohon pada Allah, kemudian kita berusaha, silakan. Sebab kita, hati kita ini tak melekat Tuhan dalam hati kita ni. Tak ingat Allah Ta'ala dalam hati kita ni. Tu saya kata, macam tadilah Pak Cik datang sini kan. Naik apa tadi Pak Cik? Naik motor. Naik motor. Turun motor dia apa baca Cik? Ni masjid ni surau ni Cik, jangan bohong ni. Cik turun-turun motor tadi sampai. Apa baca tadi? Alhamdulillah. Baca tadi? InsyaAllah. Ada yang tak baca? Bukan dia tak baca lah, ramai tak baca pada baca. Kan? Tadi sampai surau di Bangan, sampailah masuk kan? Alhamdulillah, syukur ya Allah, sampai surau. Ramai tak baca. Bukan tak nak baca Ustaz, terlupa. Bukan terlupa Ustaz, memang tak pernah buat. Ya? Tadi itu dah tertidur, ya kan? Sampai tadi tu turun motor, turun kereta dia kan. Mati jenjing kereta, alhamdulillah, syukur kan. Tak buat, lupa. Bukan lupa Cik, memang tak pernah buat. Tu cerita dia memang tak pernah buat. Bertahun datang masjid, bertahun datang surau ni. Tahun dah mana? Kan? Tak ingat. Sebab itu Nabi kata 7 kalimat sebagai penyelamat. Apa dia? Pertama, nak buat apa-apa ucap bismillah. Tadi datang surau ni tadi nak petik sui lampu tu baca bismillah tadi. Siapa yang petik lampu tadi tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Nak baca ke Ustaz? Kena baca lah. Tadi ni nak lilit serban, nak pakai kopiah tadi ni. Sebelum pakai kopiah dia kan bismillahirrahmanirrahim. Tu. Mana? Lupa lah Ustaz. Malam ni baru ingat Ustaz lah. Ni balik kan lupa balik. Malam ni ingat lah insyaAllah. Satu. Yang kedua, sudah pakai kopiah ni sekarang balik tanggal. Alhamdulillah, syukur. Nak ucap ke? Ucap lah. Pasal kopiah kita ni tak datangkan kita riak tadi. Dengan kopiah ni tak datangkan keaiban pada kita tadi. Ucaplah, pujilah Ta'ala. Terima kasih kau jaga aku ya Allah. Aku pakai kopiah ni tadi selamat daripada dosa, daripada maksiat, daripada tengok benda-benda yang haram. Alhamdulillah lah kan. Terlupa. Bukan terlupa, memang tak ada langsung. Ustaz ni nuduh ni. Bukan nuduh, memang tak ada. Betul Cik? Memang tak ada. Bukan nuduh, bukan terlupa. Bila terlupanya? Kok terlupa sesekali, ni hari-hari tak ada. Kan tanggal baju ni, tanggal baju ni kan, alhamdulillah, syukur ya Allah. Terlupa. Tak ada terlupa, memang tak pernah buat. Macam mana kita kata serah pada Tuhan semua? Buat dosa kan. Kalimah yang ketiga lah, bila teringat dosa, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa hari-hari lah kan. Buruk sangka tu dosa, semua tu dosa kan. Cepat-cepat minta ampun. Lupa. Tu 3 dah. Keempat, dapat musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat berita
Dapat berita tak elok lah. Bukan mati, berita tak elok. Anak ngadu, bah, motor rosak. Innalillahi wa Abah, motor yang mati bukan saya. Yelah, kau dapat musibah, abah bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abah dengar tak ni? Dengar. Abah tahu tak siapa yang mati ni? Motor saya. Saya hidup. Abah habis baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca, rumah dengar. Apa bang? Siapa meninggal? Motor mati. Motor kau dah? Awak baca innalillahi tu pasal apa? Motor dia mati, rosak. Habis awak baca innalillah, memanglah musibah. Iza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dapat musibah, bacalah innalillah, bukan mati. Mati itu sebahagian daripadanya lah. Dapat berita tak baik, anak telefon, bah, urusan dah keluar bah, peksa 4C 4D 2E. Innalillahi wa inna. Kok banyak sangat 4C nya, 4D. Bukan dah baca Yasin ke itu? Dah kau minum tak Yasin, habis dah bah. Bergelen-gelen tambah top up semua. Dapat 4C kat bah. 4C 4D. Selalu jantung mam baca Yasin penat, kita baca Yasin. Cina juga yang dapat 8A. Orang Melayu dapat tu yang hukum. Kan? Dapat berita tak baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun tak baca juga, terantuk pun tak baca, terantuk celaka tu batu ni lah. Bukan nak baca innalillah. Kan? Kok dah baca terantuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini celaka betul batu ni, apa hal tengah jalan duduk ni? La ilaha illallah. Siapalah buang batu ni? Baca dulu. Kalau orang yang hatinya ingat Allah Ta'ala, kalimah yang keluar daripada mulut dia bismillah, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 dah. 5. Nah, dengar ni elok-elok. Janji dengan orang. Jadi ji, insya-Allah tu. Jadi ji, confirm. Confirm. Macam dah pasti. Macam kita punya lah hari tu kan. Confirm je? Confirm. Kan? Lapiklah sikit. InsyaAllah. Allahu Akbar. Susah sangat ke nak cakap insyaAllah? Ni hari ni ustaz-ustaz ni kan, payah sangat nak ucap wallahu a'lam tu. Berat tu mulut rasa. Bila orang tanya kan, tak dapat jawab pun sebenarnya kan. Jawab je lah wallahu a'lam, saya tak pasti, nanti saya rujuk dulu dekat orang yang lebih arif, nanti saya jawab lah. Tak ada jawab juga, pusing keliling, tawaf dulu wallahu a'lam, tak jawab juga sampai sudah. La ilaha illallah. Malu nak jawab wallahu a'lam tu kan. Awak dah jadi ustaz, orang tanya tak dapat jawab, malulah kan. Ya tak ya jawab jugalah. Tu yang meraban jawab tu. Pusing kot no, pusing kot ni. La ilaha illallah. Nama nak jawab wallahu a'lam tak boleh. Tapi tengoklah soalan. Kalau soalan mudah pun wallahu a'lam, baik tak payah ngajar kan. Ustaz nak tanya ni, basuh muka ni dalam buat wuduk ni rukun ke tak? Wallahu a'lam. Atau berhenti ngajar lah. Buat wuduk orang tanya, basuh muka pun wallahu a'lam. Kan? Ustaz semayang ni Ustaz, Fatihah ni wajib Ustaz. Wallahu a'lam. Berhenti ngajar tu. Tak payah. Tu tak payah ngajar. Apa nak ngajar lagi tu? Semuanya wallahu a'lam. Habis Ustaz apa yang tahu? Saya pun tak tahu wallahu a'lam. Berat. Ini kalau sampai tahap itu je wallahu a'lam, itu baru berat lah. Kan? Tuan-tuan. Nah, kemudian insya-Allah, kemudian apa lagi nak jawab? Kalaulah orang panggil, Allah Ta'ala panggil, kita tak mampu nak datang masjid ni, ingat senang ke tuan-tuan? Tak berdaya upaya melainkan dengan izin Allah. Sebutlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan,
Eh? 6 dah tuan kan? 6 dah. Okey. Yang ketujuhnya apa? Jangan lupa setiap saat, setiap waktu sebutlah la ilaha illallah. Nak tidur, nak berjalan, nak semayang, sebutlah la ilaha illallah. Kan? Sebut tuan-tuan. Nak tidur kita pun tak tahu kok tidur terus ke, kok tak boleh bangkit langsung ke lepas ni kan. Tidurlah dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Kan? Kok tidur terus pun kita mati dalam husnul khatimah. Apa dia mati husnul khatimah? Mati dalam 2 kalimah syahadah. Bukan semestinya mati husnul khatimah ni malam Jumaat je. Mati malam Jumaat ni memang baik. Tapi kalau mati baru balik kelab malam, dia baru balik kelab malam, mabuk-mabuk, aksiden malam Jumaat, meninggal. Untung dia mati malam Jumaat. Pasal? Malam Jumaat Syekh. Tapi dia balik tahu mana? Dia aksiden. Pasal? Mabuk. Tapi Syekh dia untung mati malam Jumaat. Banyaklah kau untungnya. Kau tak tahu mungkin angki geram tengok kau tak tahu. Kan? Jangan sikit mati malam Jumaat ni bagus. Mati hari Jumaat ni bagus. Dah. Mati di Mekah bagus. Untunglah orang Arab. Kita juga yang rugi. Tuan-tuan, jahat pun mati kat tanah Arab juga, kat Mekah juga. Untunglah dia. Dia tengok tuan-tuan kan, husnul khatimah ni apa benda? Mati yang dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Mati tu mati yang baik. Tapi dalam bab keimanannya ada perkara lain tuan-tuan. Kadang-kadang dia ni orang bukan Islam, nak masuk Islam tapi terhalang dengan sebab bisu lah contoh. Dia nak masuk Islam tuan-tuan. Dia hati dia memang nak masuk Islam, tapi kekangan dengan bisunya tak boleh nak lafazkan. Sebelum dia dapat masuk Islam, ajal menjemput dia. Dia ni kata ulama tauhid, dia beriman di sisi Allah. Habis kalau dia dia mati macam mana? Kita tetap kebumikan dia kubur. Kalau dia Cina, tanamlah kubur Cina kan. Tapi hukuman beriman itu di sisi Allah Ta'ala. Tu hebatnya kalimat syahadah ni. Dia nak lafaz syahadah tapi dia bisu. Belum sempat lafaz, dia meninggal. Meninggallah dia kan. Itu dikira oleh Allah. Kita tanam kubur Cina. Kubur tak ada masalah tuan-tuan. Tanamlah kubur Cina pun. Kan? Tapi kalau ucap syahadah main-main, itu bahaya tuan-tuan. Itu ada perbahasan nanti lain kali kalau panggil lagi, saya lama lagi sini sampai hujung tahun, silap-silap pindah sini. Oh semua alhamdulillah lah. Ingatkan kau menyampah ke? Kalau alhamdulillah okey lah tu, bolehlah pindah sini. Jadi tuan-tuan, maknanya kita tak boleh hukum orang. Jangan hukum orang, dia mati beriman ke tak, jangan hukum. Dia teruk macam mana, jahat macam mana pun, jangan hukum dia. Ini kan confirm ni neraka, kau tak jahanam pun sakar. Bawa tenang dulu. Tak boleh hukum. Jangan hukum. Ulama tauhid tak bagi hukum benda ni. Sebab kita tak tahu dia. Mungkin jahat di sisi manusia, tapi ada amalan dia yang baik di sisi Allah Ta'ala yang orang tak tahu. Yang hanya Allah Ta'ala je yang tahu amalan tu. Siapa tahu? Jangan ingat amalan dia baik, bagus dia ni semua. Tapi kita tak tahu dia dah kufur sebelum dia meninggal. Di saat dia nak meninggal dia kufur tuan-tuan. Wal'uzubillah. Siapa yang tahu? Maka jangan hukum. Kita apa yang kita buat? Doakan dia yang paling baik. Ya Allah, kau ampunkan kalau dia berdosa ya Allah. Kau masukkan dia syurgamu ya Allah. Doa kita. Jangan kita ni kadang-kadang cepat menghukum. Tengok kubur orang tu kan, menyempitnya mula kita kata dah geleng kepala kan. Kau tengok bumi pun tak terima, itulah. Ini confirm ni kan. Ini belum masuk pun bumi dah rapat, ke masuk mampus ni. Jangan. Tengok kubur penuh air, itulah dulu hidup kedekut air tu. Bakhil, ambil kau. Baru kau tahu. Jangan hukum orang. Jangan takwil orang. Kan? Orang dah gali-gali kubur, tutup kan. Tinggallah kejap, balik dulu kan. Lepas Jumaat baru nak tanam jenazah, tutuplah. Tiba-tiba ular lalu-lalu masuk dalam kubur tu. Tak boleh keluar kan. Bawa jenazah lepas Jumaat tengok ada ular. Allah, ada ular. Dah ngeleng ada semua.
Belum apa-apa ular dan nunggu ni. Ini petanda tak baik. Apa bang, tadi ular tu jatuh. Kita ni cepat menghukum dah. Tu saya kata kerja Tuhan jangan buat. Kan? Serahkan Allah. Okey, sikit kita nah. Yang ketujuh tuan-tuan, kalimat yang boleh menyelamat. Ingat 77 ni. Jaga baik-baik. Bismillah, alhamdulillah, insya-Allah. Lepas tu innalillah. Kan semua tu la haula wala quwata illa billah. Semua ni kena bacalah 7 ni. Kena ingat selalu. Jangan lupa. Buat apa bismillah. Sudah buat alhamdulillah. Tapi janganlah beli nombor pun bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bang? Beli nombor. Ustaz kata nak buat apa baca bismillah. Kau agak-agak itu benda tak elok, benda dosa, jangan baca bismillah. Kan? Ni yang baik-baik aja sebut nama Tuhan, yang tak baik minum arak pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boy, apa kau minum tu? Arak. Guys, kau jaga-jaga. Kan jangan buat. Sebab ada jemaah saya yang beli nombor baca bismillah tuan. Saya ni tuan-tuan dalam kuliah pakai macam ni lah. Kalau kat luar saya tak pakai macam ni, jemaah pun tak kenal. Saya ngajar dekat masa kakek kat Selangor tu, saya ngajar lah. Banyak tempat lah saya ngajar pejabat ni. Orang pejabat ada beli nombor. Jadi saya keluar tak pakai macam ni tuan. Saya mengajar ni uniform lah. Saya keluar tuan-tuan jangan kata ustaz pun Allah baju gambar hantu pakai. Tak standard. Itu memang saya memang macam tu. Saya kuliah je pakai ni kira uniform lah. Luar dengan topi. Orang pun tak kenal saya. Sebab saya tak suka orang kenal saya. Susah saya. Kan nak makan KFC pun susah. Kan makan KFC kan, Allah ustaz pun makan KFC kan. Kita malah nak jawab banyak-banyak kan. Kita pun, saya makan semua tuan. Yang halal semua saya makan. Mana ustaz tahu halal? Dah ada logo halal. Aku bedal lah. McD, bedal. Kecuali budak-budak saya. Anak murid saya tak bagilah. Saya tak apalah. Pasal dah jadi ustaz dah. Jadi, susah-susah saya nak bergerak. Saya keluar pun pakai topi. Jadi, saya selalulah lalu kat kedai nombor ni kan. Tengok. Kadang-kadang jemaah saya baru mengaji kuliah Zuhur tadi kan. Lepas Zuhur tengok, macam jemaah saya tadi. Kadang saya turun kereta, saya pergi dekat dia kan. Dia pun tak perasan. Kadang dia cakap, bang beli nombor. Cuba-cuba je bang, kata dia. Bukan nak main pun, seronok. Kadang dia siap tunjuk nombor lagi. Agak-agak kena tak ni bang? Saya tengok tu saya tahu kan. Saya tengok kadang-kadang dia tak perasan. Doa-doa lah bang kalau kena kan. Dia suruh pula saya doa tu. Wah sudah, aku cakap baik punya kau. Baik kan. Besok kuliah, dia masuk kuliah saya kan. Saya tegur buat nombor, dia dah nunduk dah. Macam mana ustaz tahu saya sebut nombor dia lah. Nombor dia tu saya sebut. Macam mana ustaz tahu nombor aku Habis sembahyang kan dia jumpa. Ustaz macam kasyaf lah Ustaz. Ustaz nombor tu Ustaz sebut tu betul nombor saya beli tau. Dia tak perasan pun. Dalam hati aku baru kau tahu aku kasyafnya. Tu saya tengok kan. Kadang-kadang ada juga yang tahulah, dia dengar suara saya dia tahulah ni ustaz ni kan. Ramailah dulu masa saya duduk ngajar kat Selangor tu. Ramai jemaah saya yang beli nombor. Tu saya tahu. Imam pun ada beli nombor. Bukan saya nak bohong. Dia siap tunjukkan saya lagi. Imam beli nombor, Mam. Saya bukan makan seorang, Ustaz. Habis tu, makan ramai-ramai. Rupanya kalau dia kena nombor tu, dia tak makan seorang. Dia bagi kat masjid duit. Dia bagi kat masjid duit. Ada apa? Buat majlis apa ni? Majlis Maulid. Majlis Islam Mi'raj. Berapa nak? Dia kena nombor kan? Nah, ambil lah. Besok orang cakap kan, imam pun main nombor. Bukan aku makan seorang, kau pun ada makan. Imam dah meninggal dah, imam tu lah, dah meninggal lah. Arwah dah imam tu. Dia main nombor, dia macam tu. Dia 2 orang. Seorang lagi guru besar sekolah. Member dia juga. Dia mengaji kitab. Dia ni imam, cikgu ni ngaji kitab. Dia beli nombor tebal ni nombor tuan. Saya ada buku lagi, buku cai yang warna merah tu.
Tengok Pak Haji ni pun tahu ni. Buku merah Pak Haji kan? Merah dia kan? Ada gambar ular, tikus tu kan? Dia tu. Tengok dia main. Tebal ni sekali beli RM50. Saya tengok tuan dia beli banyaknya. Banyak Tapi selalu kena lah dia tengok buku tu. Ada baca dia kan? Macam pengalaman. Belajar kot. Tengoklah. Dia tengok kan? Dia ada cara tengok dia. Nombor ni macam mana, kalau ini macam mana kan? Buku kecai tu. Dulu ada jual tepi-tepi jalan tu. Johor ni saya tak tahu, tempat saya banyak lah. Ada nombor ramalan. Kan? Sebab saya tahu nombor tu. Sarawaknya? Sini pun lama. Batu Pahat tak ada lah. Saya pernah tengok dia tunjuk cara. Tu saya tanya dia, imam pun main, mam? Kalau dosa pun kasih seorang, ramai-ramai, kata dia. Kenapa, mam? Ustaz pada dia makan, kata dia. Bila saya makan? Saya buat kenduri kat masjid tu, kata dia. Termenung kejap. Kau beli nombor, kau buat makan kat masjid. Dia cakap, sama je dia cakap. Kan? Orang masjid bising lah, sebab dia imam kan. Orang tahu dia beli nombor. Asal hari apa je dia pergi naik motor dengan cikgu ni, pergi beli nombor. Orang tahu. Tinggal dia orang cakap-cakap. Dia cakap sama je. Kau ingat aku makan seorang ke? Makan sama-sama tahu. Kita orang mana tahu imam duit tu duit nombor. Kau tahu kau tak tahu tu duit nombor lah aku bagi tahu kau. Sekarang kau dah tahu kan, dia kata dia. Tapi dia kerap lah buat kenduri kat masjid tu. Jangan tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan tak ada lah. Tapi hari pun dah 8:30 ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah tidak kamu perhatikan wahai Muhammad, mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kita ngaku Tuhan segala-galanya, tapi kita masih ikut hawa nafsu kita tuan-tuan. Tapi hari pun 8.35 tuan-tuan, nak ulas lebih panjang. Panjang ini tuan-tuan, panjang. Ibad tauhid ni panjang tuan-tuan. Pas dia panjang. Kan? Jadi tak apalah, lain kali kita sambung lagi lah tuan-tuan. Sambung kalau ada rezeki, insya-Allah. Jangan risau. Saya memang sampai tak tahulah pindah sini, kau tengoklah macam mana. Tuan-tuan doalah pindah. Kalau bini tak nak ikut, so cari bini lain lah. Wah, tengok Tuan Haji suka. Tuan Haji tolong doa sikit lah. Doa ya. Macam laju insya-Allah. Jangan Tuan Haji mengamuk orang rumah saya. Syukurlah tu, syukurlah setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi lah tuan-tuan, mudah-mudahan. Dan kalau ada soalan nak tanya, ya boleh tanyalah sekejap, saya bagi ruang untuk tanyalah. Kalau tak ada, saya nak tutup ni. Salam. Bang. Macam mana tu? Okey. Saya dah kata awal-awal tadi, ikhlas ini tuan-tuan dia sifat tau. Dia tak, kita antara kita dengan Allah Taala aja. Rahsia itu milik Allah. Kalau sebelum ni saya boleh kupas, iaitu ikhlas ini ialah perkataan ataupun sifat yang lahir dari hati. Rahsia itu disimpan oleh Allah Taala. Malaikat pun tak boleh tahu. Malaikat catat amal tu pun dia tak tahu. Dia boleh tulis semayang, semayang. Puasa. Ikhlas, dia tak boleh tulis hak tu. Bila Tuhan buka rahsia ni, wahussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Bila rahsia tu dibuka oleh Allah Taala di yaumul akhirah nanti. Bila nak jatuh hukum, Tuhan panggil, mai sini. Malaikat yang recommendation mai sini. Dia ni okey ke? Malaikat tengok. Okey. Tuhan kata, hari ni aku nak bagi tahu kau malaikat. Wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Aku nak bagi tahu kau hari ni, apa yang dia buat ni, kerana aku ke bukan kerana aku, hari ni aku bagi tahu. Manusia tak boleh tahu. Saya tu jangan tanya. Suruh orang rumah buat air. Orang rumah pun, kau tolong buat air jap. Buat air kopi. Alah, awak ni minum je. Awak tu dah kencing manis. Minum je kerja. Tapi dia pergi buat. Dia buat, kan? Dia kacau tu pun
Sampai terdengar lah kat tuan, kat tengah rumah tu kan. Selalu tak dengar pun. Selalu slow je. Hari tu, tuan duduk tengah rumah dengar kan. Lepas tu dia pun keluar bawa air setekor kan. Nah, minum. Kau ni ikhlas ke tak? Ikhlas lah. Abang boleh percaya ke tak? Boleh percaya tak dia ikhlas? Tak tahu kan? Tak tahu sebab tak boleh hukum. Kau ni macam tak ikhlas. Itu kita kata. Mungkin perbuatan dia tu walaupun macam tu dia marah, tapi dia ikhlas buat untuk kita. Kita tak tahu. Tu rahsianya Allah Ta'ala simpan. Dia tak ikhlas, dia rugi. Dia ikhlas, dia untung. Tu je cerita dia. Kita tak boleh hukum dia. Kita jangan hukum orang. Tuan-tuan tanya polis yang tahan tu. Kan? Kalau dia tahan tak macam tu, dia tahan je ni. Tu maksud dia bertiga tu. Kalau ni dia berdua. Ada polis ni? Ada kan? Sebab saya biasa kena tahan. Dia macam tu. Tapi yang mengaji tak ada lah. Ni yang tak mengaji ni kan. Saya pernah ngajar IPD Sepang semua. Saya pernah ngajar tuan. Saya tahulah kawan-kawan saya semua tu. Kalau dia tu dia ramai tu. Kau sendiri mau ingat. Tu dia seorang lah. Seorang selamat sikit lah kan. Dia pun tahan. Lesen cik? Kita pun bagi lesen. IC? Cik tahu pasal ni? Kita tak pakai tali pinggang kan? Kita pun tak malah cik, saya tak pakai tali pinggang. Tu macam mana ni? Dia kata. Dia dah nanya kita kan. IC dah pegang. Lesen dah pegang, tapi dia nanya, macam mana ni? Cabut betul. Kau dah pegang lesen IC, apa kau dah buat? Hak kau lah kan. Dia boleh tanya lagi, ni macam mana ni? Tak maaf lah cik, saya baru ni memanglah, dia kata, tapi benda ni salah. Kalau saman ni berapa kena ni kan. Tapi dia tak saman lagi lah. Dia pusing jalan depan lu. Sambil depan tu sambil ninjau tengok apa kau buat, kau keluar ke tak. Pusing tengok kereta kan. Dia tengok tak nampak pun kita keluarkan beg duit. Tak nampak kan. Dia pusing tepi tingkap balik semula. Ni macam mana ni kata dia? Tak maaf lah cik, memanglah saya pun tak nak saman ni. Kita dah tengah hari ni, saya pun belum makan lagi. Kata dia. Saya pengalaman lah, benda tu saya pernah kena tu, saya tahu. Kawan-kawan kan, belum makan ni, makan lalu cik. Nak makan pun nak ada duit juga. Kita tak ada duit pun nak makan. Gaji berapa bulan ni tak keluar lagi, tak cabut. Kita pun malah nak bising. Dia berdua kan, 20 suap muka, dia pun bagi IC, ikhlas kan ni kata dia. Betul tak? Tengok, betul. Mesti tuan ni tahu. Betul. Ikhlas nak? Ikhlas. Ni pakai tali pinggang kata dia. Dia pun bagi lesen, bagi IC. Kan? Dia pun ambil duit. Pakai nak kata dia. Kita pun pakai. Naik tingkap, jalan sikit, kau makanlah duit haram tu. Tadi dia cakap ikhlas, kawan tu dah sedap hati dah. Yang kau pun satu pergi tanya benda haram tu ikhlas ke tidak, buat apa? Tak payah tanya, orang tu dah bagi, kau rembat je. Kan? Biasalah pengalaman. Tapi dia orang kenal saya, dia jarang, tak pernah dapat lah dengan saya, sekupang tak dapat. And, sebab saya selalu ngajar dekat balai polis semua. Dia orang kenal saya kan. Cuma budak-budak baru lah, budak-budak baru tak kenal. Baru masuk, budak baru yang gairah nak saman pun. Yang orang tua-tua tak nak saman dah, malas dia. Kalau yang baru dapat pakaian sehari dua tu, baru dapat pakai uniform lah kan, 2-3 hari, semangat tu, sikit-sikit nak naik saja, sikit-sikit nak saman saja. And, kalau kenal dengan saya, kau balai mana ni? Tu, kau pergi salam kat parti kau tu, cakap ni Ustaz Azman. And, dia pun tahu kan, ni ustaz ke? Pergi salam kat bos kau, cakap Ustaz Azman, kau nak saman aku, pergi cakap, ataupun aku telefon dia. Tak apalah Ustaz, jalan je lah. Kan, sebab itu saya pergi ngajar balai polis, saya tangkap bos-bos dulu, saya tangkap inspektor dulu, OSPD kan. Ini besok kalau aku kena, halo, ni anak buah tuan nak saman saya ni, apa hal? Dah lepas. Kau tangkap yang tak ada calit tu nak buat apa? Tak boleh. Itulah. Jadi ikhlas bang tak boleh tahu bang. Jangan pergi tanya orang lah. Macam tak ikhlas je, jangan buat dosa. Kita jangan buat dosa. Kan? Dia bagi banyak tu nak nunjuk lah tu. Jangan. Kita tak tahu.
Kita doa aja, harap-harap dia ikhlas pada Allah. Dia yang untung. Kan? Tak ada apa sebenarnya. Itu rahsia milik Allah. Itu akan datang, saya kupas lah dalam bab hati. Hati ni ada satu sifat namanya ikhlas. Ikhlas ni nanti saya nak kupas panjang tuan. Tapi nak letakkan ikhlas tu syarat hati kena bersih dulu. Sebab ikhlas adalah sifat mahmudah, sifat yang sangat terpuji. Apa pun nak buat kena ikhlas. Tapi nak letakkan dia dalam hati yang suci, dengan qalbun yang benar-benar suci, itu akan datang siri yang seterusnya. Kalau panggil lagi lah, kalau tak panggil tak adalah. Okay. Tapi syarah dia belum habis lagi ni, banyak lagi lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran sabiqan qul namzil bil hilmi wa akrim takun afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.